Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar cikgu semua. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Ina. Untuk kali ini, cikgu akan berkongsi tentang pengajian perniagaan semester 1 dalam bab pertama iaitu perniagaan dan persekitarannya. Subtopik yang akan dipelajari pada hari ini adalah sektor perniagaan. Jom ikut cikgu. Sektor perniagaan boleh dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu sektor swasta, sektor awam dan juga badan berkanun. Kita lihat dulu sektor swasta. Sektor swasta ialah sektor perniagaan yang dimiliki individu secara persendirian atau berkumpulan. Sektor swasta ini bermatlamat untuk memaksimumkan keuntungan. Sektor swasta terdiri daripada 4 entiti perniagaan iaitu milikan tunggal, perkongsian, syarikat dan juga koperasi. Sektor perniagaan yang kedua ialah sektor awam. Sektor awam ini dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan. Contohnya seperti bidang perubatan, pendidikan, keselamatan dan sebagainya. Matlamat sektor awam adalah untuk meningkatkan kebajikan rakyat dan membangunkan negara, iaitu kerajaan perlu memastikan taraf hidup rakyat tinggi tanpa ada pengangguran. Bagi sektor awam, mereka memperolehi peruntukan untuk membangunkan negara adalah dengan menggunakan cukai pendapatan, duti import dan juga duti stamp bagi membangunkan infrastruktur negara. Sektor perniagaan yang ketiga adalah badan berkanun. Badan berkanun merupakan agensi yang mempunyai badan khas dan sistem operasi yang mirip kepada sektor swasta. Badan berkanun juga dikenali sebagai perbadanan awam dan ditubuhkan oleh pihak kerajaan di bawah Akta Parlimen. Badan berkanun akan melaksanakan aktiviti penting yang dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Contoh badan berkanun ialah Pembangunan Sumber Manusia Berhad iaitu PSMB. PKEN juga merupakan salah satu contoh badan berkanun. PKEN ialah Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri. Contohnya PKENJ untuk Johor, tetapi kini telah ditukarkan kepada Johor Corporation. Di Selangor masih lagi menggunakan PKENS. Setelah kita mengetahui ketiga-tiga jenis sektor perniagaan, kita juga perlu tahu apakah peranan yang dimainkan oleh ketiga-tiga sektor ini dalam meningkatkan ekonomi negara. Peranan yang dimainkan oleh ketiga-tiga sektor perniagaan ini ialah yang pertama, sektor swasta. Peranannya ialah mengeluarkan barang dan perkhidmatan bagi memenuhi kehendak pengguna dalam kehidupan seharian. Yang kedua, menyediakan peluang pekerjaan untuk penduduk tempatan melalui aktiviti perniagaan yang dijalankan. Dan yang ketiga ialah menyumbang kepada pendapatan kerajaan melalui pembayaran cukai keuntungan yang digunakan untuk membangunkan ekonomi negara. Okey, seperti mana yang kita tahu bahawa sektor swasta bermatlamat untuk memaksimumkan keuntungan. Oleh itu, bayaran yang diberikan kepada pekerja-pekerja adalah lebih tinggi. Dan bagi sektor swasta, cukai syarikat yang dikenakan adalah sebanyak
28%. Okey, peranan sektor perniagaan yang kedua ialah sektor awam. Bagi sektor awam, peranannya ialah menyediakan kemudahan awam yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta yang bermotifkan keuntungan. Yang kedua, menggalakkan pertumbuhan sektor-sektor penting dalam negara melalui pemberian insentif tertentu. Yang ketiga, mengeluarkan lesen dan permit bagi membolehkan perniagaan menjalankan aktiviti mereka dengan sah serta tidak bercanggah dengan kepentingan ekonomi negara. Okey, bagi sektor awam, peranannya sebab matlamat utama adalah meningkatkan kebajikan rakyat. Oleh itu, sektor awam akan memastikan bahawa kebajikan rakyat terjaga. Oleh itu, segala kemudahan adalah dalam keadaan yang lebih murah dibandingkan dengan pihak swasta dan semua masyarakat mampu untuk memilikinya. Bagi sektor awam, bagi kita bila kita nak buat perniagaan, perlu mendapatkan lesen dan permit. Okay, kalau tak macam majlis bandaran, kalau kita tak ada lesen, so dia akan ambil barang dagangan kita dan disita. Okay. Untuk yang ketiga ialah badan berkanun. Peranan badan berkanun ialah mewakili pihak kerajaan untuk menjalankan aktiviti kawal dan sedia terhadap sektor swasta bagi memastikan perniagaan mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, memelihara kewibawaan sektor swasta sebagai organisasi yang bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan masyarakat tempatan dan membangunkan ekonomi negara. Dan yang terakhir ialah menyediakan kemudahan latihan dan pembangunan dalam usaha melahirkan tenaga kerja yang terlatih. Okay, badan berkanun dia melibatkan hubungan di antara kerajaan negeri dan juga syarikat. Okay, badan berkanun lebih kepada swasta. So, dia memang memaksimumkan keuntungan. Tapi dia ada melibatkan kerajaan negeri dan syarikat untuk bekerjasama bagi memastikan sebuah negeri itu dapat meningkatkan ekonomi negara. Okey, itu saja peranan untuk ketiga-tiga sektor perniagaan. Semoga dengan perkongsian cikgu tadi membantu pelajar-pelajar lebih memahami dan dapat mengulang kaji pelajaran dengan berkesan. Sebelum berpisah, jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Ina. Semoga berjumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Terima kasih semua. Bye.